yang akan direct berurusan dengan small estate ini. So that's why laman web JKPTG sangat-sangat membantu in terms of nak proceed, how to proceed with the administration of small estates. Okay, kat sini boleh tengoklah dia punya medan-medan kita panggil apa ni, tab-tab dekat sini you boleh tengok informasi dia. Okay, SOP pembagian harta pusaka macam mana. Another useful website adalah website Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman pun ada dia ada provide relevant advice on, especially on small estate and also administration of estate secara general di High Court. Itulah yang kalau kita belajar probate dalam JBG punya website pun ada the same notes. So rajin-rajinkan diri untuk browse through this useful websites. Okay, as we repeatedly kita dah come across this part on jurisdiction of small estates. Okay, particularly when we refer to section 3, section 2 section 2 to interpretation. Section 3 of SEDA, it defines small estates. What is meant by small estates? Small estate means an estate, okay, of a deceased person consisting wholly or partly, ni banyak kali dah ulang of immovable property situated in any state and not exceeding 2 million ringgit in total value. Okay, dekat sini masih ada siapa-siapa lagi tak yang masih lagi mungkin nak faham lagi, mungkin ada part yang which is not really clear, need further clarification ke semua dah faham belaka? Misi meja ni. Dekat sini faham untuk small estates, ada soalan tak? Faham doktor. Faham Okay, alhamdulillah. So kalau you dah faham dekat sini, maknanya you dah boleh, dia akan macam menjadi satu benchmark lah. Less than 2 million, kalau more than 2 million you kena pergi High Court. Tapi dalam small estate provided you need to have immovable property, at least satu mesti ada immovable property, harta tanah atau kita panggil sebagai real estates. Real estates. Kadang-kadang soalan tu disebut real estate, itu immovable. Okay, so make yourself familiarize dengan term-term tu, supaya bila kalau timbul dalam mana-mana soalan, you boleh terus dapat idea tu secara direct. Okay, kat sini kan, dalam in bracket ni, without deduction of debts or any property holds under trust. Bear in mind, okay, the value of properties, as the date of filing, itu keyword dia. Okay, as the date of filing of petition. Doktor? Yes. Saya tak tahu kalau saya seorang je tapi slide tak full screen lagi, so nampak slide tu tak bergerak pun lah. Bergerak ke mana? I patah balik ke slide pertama. Maksudnya sekarang slide dekat yang first tu macam tak full screen lagi. Oh, tak full screen lagi. Saya lah tak tahulah kalau yang lain macam mana? Sama madam. Memang tak bergerak lagi? Baru bergerak. Baru bergerak. I tak payah buka lah dia punya tu. Slideshow tu mungkin dia slow kot. Okay, I kat sini tadi, yang dalam bracket ni. Kat sini you nampak apa sekarang? Sekarang you nampak apa? Slide yang ni kan? Slide administration of small. Okay, thank you so much. Dia ni macam apa nak kata? You please stop me kalau I takut terlaju, tapi you masih lagi dekat slide yang awal lah, risau. Just stop me macam tadi, tak apa, it's okay. Okay, tadi I tunjuk you yang dalam bracket yang ni sebelah kiri screen ni. Okay, what is meant by total value tu, total value of immovable and movable tadi dalam small estate. Sama jugalah, we're talking about total value of property, involve semua jurisdiction lah. High Court ke, small estate ke, amanah raya ke. So total value maksudnya adalah total value semasa date of filing of the petition, right? Without deduction of debts
or any property holds under trust. Okay, not exceeding 2 million. Kat sini penting kenapa? Nanti I tunjuk kenapa pentingnya for small estate you nak kena ada this valuation. Kalau you value, you value, tengok after valuation exceed 2 million, so it is no more jurisdiction of small estate. So small estate kena hantar ke High Court. Okay, sebab bukan lagi jurisdiction dia. Okay, yang ni kita talking about total value of the property. Nanti bila kita bercakap, soalan dia tu? Sekali lagi, I can't hear you. Ke I yang tak clear ni? Tak apa doktor, boleh teruskan. Mungkin masalah. Tak, I clear tak? Sebab I baru dekat bilik yang belakang ni. Clear. Okay. Okay, tu tadi dapat yang total value tu Okay, so misal kata kalau dia problem question, macam group yang semalam I tunjuk soalan kan. Macam total question tu ada jumlah estate. Dia tunjuk kat you immovable berapa nilai, saving ada berapa, hutang pun ada berapa. Okay, semua tu in total, total value of property tu adalah semualah tidak termasuk tolak hutang. Kita tak tolak hutang dalam nak kira value of property. Okay, sometimes sebab apa? Sometimes property tak habis bayar kan. Okay, kereta pun belum habis bayar, ansuran, hire purchase kan. Rumah pun buat housing loan tak habis bayar. So no need for you to deduct the debt masa nak mohon petition untuk ataupun permohonan untuk mentadbir harta ini. Right? Okay, itu penting sebab bila you ada problem tu you nak decide berapa value dia. Yang masih jawab soalan kan. Nanti kalau in practice esok memang keluarlah statement daripada valuation Jabatan Penilaian tu. You akan nampak okay, Jabatan Penilaian tunjuk less than 2 million. So just proceed kat small estates lah. Kalau more than 2 million then land LA need to pass to High Court. Sebab no more under this jurisdiction. Alright, yang tu with regard to the total value of the estates. Okay, so who are the petitioner under small estates? Inilah petitioner ni maknanya pemohon dalam small estate yang mana dekat High Court kita panggil pemohon, applicant kan. So petitioner under small estates ni can be any person claiming to be interested in the estate. Sama juga dekat High Court kan. Beneficiary, creditor, caveator, purchaser under valid sale and purchase agreement, chargee or lessee, penghulu of a locality or settlement officer of the district, official administrator of corporation in bracket amanah raya. So all these persons entitled to claim to claim as a petitioner for distribution of small estates. Dia boleh jadi pemohon. Okay, kalau in cases where the distribution order has not been made by the LA, bear in mind the term LA ni, Land Administrator ni merujuk kepada pentadbir tanah di small division unit. Kita panggil Land Administrator. Sebab tu sometimes yang selalu Puan Ruzina pun dia selalu pesan kan, selalu orang associate Land Administrator under division, small estate division ni dengan Land Office. Yang mana LA ni dia punya pentadbir tanah di bawah small estate ni, dia punya kuasa dia menyamai kuasa mahkamah yang mana dia boleh keluarkan LA, letters of administration untuk tujuan distribution order, untuk tujuan juga melantik pentadbir. So kuasa dia macam tu. So ini LA, Land Administrator di bawah small division unit. Okay, balik pada fakta ini the parent ni talks about yang bila mana distribution order belum lagi dibuat oleh LA and the existing beneficiaries petitioner dies or incapable to represent himself due to critical illness or unsoundness of mind
Any widower of next of kin may apply to substitute the petitioner in form AA. Kalau ibu kat SEDA tu belakang tu ada form kan, banyak borang belakang tu. Kalau ibu buka form AA kat belakang tu, you akan nampak lah form AA ni for the purpose untuk substitute. Substitute the original petitioner. Okay, buka tengok form AA belakang tu. Form AA. Okay. Nampak ini. Okay. Form A, you ada tak form AA? Lama sangat. You have your SEDA with you? Form A, doktor. A. Apa A tak ada? Form A, doktor. Double A. Oh, double A. Ada. Ada Ada. Oh, I punya ni terkoyak maknya. Saya rasa koyak untuk modul tu koyak terus lah. Okay, so boleh nampak form AA tu tak apalah untuk substitute substitute the original petitioner. So terus guna borang lah. So AA tu akan proceed lah with the bila dah dapat nanti LA akan keluarkan distribution order atas nama LA akan keluarkan land administrator akan keluarkan letters of administration atas nama the new stated under the new petitioner stated under form AA. Okay, these are the required document when you file petition di small estate distribution section or unit or division guys tu. So kita tengok form A, ada tak form A? Okay. Itu dokumen-dokumen yang ada lah. Jangan buka ada form A. Okay, borang A. Okay, tunjuk borang A kejap. Okay, borang A kat belakang tu. Okay, saya share screen dulu. Okay, nampak tak borang A ni? Nampak doktor. Nampak, madam. Okay, ini dah disediakan lah sampelnya dalam harta pusaka siapa si mati yang telah mati. Dia punya ayat dia telah mati. Okay, yang telah meninggal dunia died at translated bila ada nombor sijil mati. Okay, petition daripada and person claiming to be interested in the same. Okay, so dia ni lah adalah petition pemohon itu. Right? Di bawah section 8 saya pempetition yang dinamakan di atas, ini yang memohon tu sebagai petitioner nama di atas menyatakan seperti yang berikut. Si mati telah mati bila, right? Dia macam-macam dia punya affidavit dia lah Saya ialah orang yang menuntut kepentingan dalam harta pusaka tersebut bagi Mukim Batu Cave. Sebagai beneficiary pertalian saya dengan si mati adalah anak. Okay, sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, si mati meninggalkan seorang balu dan waris kadim. Kalau sambil you tengok ni, sambil you cross refer with your form A at the back of your SEDA. So ni senaraikanlah you punya waris kadim you. SEDA diguna waris kadim balu dan waris kadim. So nyatakan hubungan relationship to the deceased kat sini IC number semua tu anak dia. Si mati pada tarikh kematian ni memiliki harta yang berikut. Perihal harta perihal harta ada nama apa harta itu, rumah ke tanah kalau rumah tu adalah dia punya nama geran tanah pun ada nama geran number lot ada number lot bandar kampung mukim daerah bahagian kat sini bahagian ni merujuk kepada kalau kita tahu ni setengah ni maknanya ni joint loan lah ni maknanya rumah teres 2 tingkat tu si mati ada setengah bahagian, maknanya setengah bahagian lain tu ada milik orang lain lah
Biasanya kalau setengah ni, si mati dia memiliki setengah bahagian saja. So satu bahagian ni memang milik si mati. Okay, kemudian harta alih pula, dia ada Vespa, ada ASN, okay, ada wang simpanan. Hutang yang kena dibayar. So ada hutang membeli kenderaan dipinjam daripada, ni alamat penghutang. Okay. Si mati pada tarikh kematiannya berhutang seperti berikut. Ni pengemudian dia di nirvana. Tu kos dia RM35,000. Okay. Saya memohon supaya harta pusaka si mati boleh dibagikan mengikut cara yang diperuntukkan di bawah Akta Harta Pusaka Kecil. Yang nak tunjuk kat you, yang penting tu yang di bawah ni, okay, dah ada tanda tangan semua. Sign Pesuruhjaya Sumpah di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Kejap. Oh bukan, okay, ni form A. Okay, form A basically dia nak senaraikan siapa beneficiary, apa harta dia. Okay, so dia pun tiada permohonan yang terdahulu bagi pembahagian harta pusaka. Di sini ada perakuan dibuat oleh mana-mana orang dan saya semuanya pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa bukti-bukti di atas adalah benar. Nak bagi tahu sebab once you masukkan ini, the next process adalah LA need to notify the principal registry in High Court bahawasanya telah masuk satu permohonan atas nama si mati. So tak boleh clash lah, tiba-tiba nanti ada pula petition permohonan masuk di High Court, tak boleh lah sebab dah masuk kat small estates. Nampak tak kegunaan form A tu? Ada soalan tak kat sini? Kita patah balik dekat slide. Tak ada soalan Doktor. Clear. Okay. Clear. So basically apa yang you provide di High Court untuk permohonan di High Court lebih adalah sama dengan small estate division. Semua dia penggunaan borang lah, penggunaan borang. Okey, so kita patah balik ke slide tadi. Ini slide tadi. Okey, slide ni so the requisite documents tadi petition in form A tu you kena isi tepat-tepat isi tepat kalau isi maklumat yang salah tak sama dengan dokumen you nanti reject, dia tak nak filekan masuk. Kena patah balik. Kadang-kadang benda ni kalau yang tak biasa buat baru first time nak pergi ke unit pusaka kecil tak ada experience, pergi sendiri je. Itu yang jadi berkali-kali hantar dokumen tak lengkap. Dia takkan terima selagi mana tak lengkap. So you need also a copy of copy of the death certificate ataupun kebenaran ke bumi. Dia punya term tu permit kubur. Kan? Either one lah, sama ada you, sebabnya salinan sijil kematian ni ambil masa kan. Kalau you dah ada permit kubur pun you may terus mohon untuk form A. And then IC of the petitioner and beneficiaries, IC pemohon dan waris kadim tadi panggil. A copy of a marriage certificate, sijil kahwin, nak mengesahkan perkahwinan the existence of marriage relationship. A copy of title certified by land officer or official search certificate. Yang ni kalau ada geran-geran tanah title ni merujuk pada hak milik yang telah disahkan oleh pegawai di pejabat tanah, ataupun you ada official search certificate sijil you pergi buat land search kan. So you ada hasil carian tu, carian you attach bersama. Tak silap lah kalau di division ni, small estate division ni, dia nakkan dia tak mau yang official search tu. Ni official. Sebab I pernah dia dengan dekat Kedah, dia tak mau official search tu, dia nak ni. Dia tak mau ni, dia tak nak on, dia nak yang ni. Dia nak grant tu yang disahkan oleh land officer pejabat tanah. Sebab mungkin ada yang pejabat tanah yang menerima official search, maknanya hasil carian. Kalau kita buat land search tu dia keluarkan maklumat kan, maklumat carian hak milik ini milik siapa, berapa apa benda dia punya secara summary.
Kalau title tu kan dia lengkap kan, dia ada biasa tengok title kan, geran tanah tu ada maklumat secara detailnya. Di depannya maklumat pemilik tu, belakang tu ada maklumat kalau dipajak atau dicagar dicagar ke mana-mana bank, ada maklumat belakang tu. Kalau ada caveat ke apa benda, dia nak memorial tu maknanya catatan di belakang geran tu nampak. So ada pula helaian lagi satu adalah petak kan, lukisan petak tu. Yang tu yang mereka nak selalu, supaya jelas yang dia ni jelas nama si mati tertulis di atas that particular title. Kalau you pergi you mohon, you bawa geran tu atas nama orang lain, rupanya si mati tu belum lagi uruskan faraid ataupun belum lagi uruskan sebelumnya nama Tok Wan dia punya nama dalam title. So susah ni, tu tak boleh nak proceed you kena settlekan yang tu dulu baru you boleh proceed with permohonan yang ini. So kadang-kadang benda macam tu dia yang ambil masa lama. So itulah bila when we dealing with this type of issue, okay, make sure bila ada this is reminder for me and also semualah saya remind juga diri saya, bila mana-mana berlaku satu kematian tu segeralah kita uruskan jangan apa orang kata bukan perumpamaan seolah-olah macam tabu tu should be disregarded lah, because urusan pengurusan harta si mati ni perlu disegerakan. Sebab itu adalah hak si mati juga hak si mati, sebab kita uruskan hak-hak dia yang mungkin belum dilangsaikan hutang ke apa tu, urusan jual beli dia yang belum complete ke so dia tak tertanggung dia di sana. Itu kita fikir nombor satu hak dia. Yang kedua dan yang which I believe that bukanlah kedua, dia sama tingkat je yang ditinggalkan, hak-hak especially anak yatim. So whenever ada kematian segera kena uruskan, kalau tak dia akan jadi macam ni lah. Harta tu dah berlapis-lapis. Bila nak you tengok title tu, tengok geran tu atas nama, bukan atas nama orang yang si mati tapi bapa kepada si mati. So macam mana nak uruskan tu. Okay. Copies of document relating to debt, liabilities of the deceased. Dokumen, salinan dokumen yang berkait dengan hutang atau liabilities. Macam tadi kita tunjuk ada dokumen-dokumen pengembubian apa tadi kan. A copy of the current quit rent and assessment rents. Ni bila when you deal with small estate division inilah benda-benda yang kena take into account salinan-salinan cukai-cukai taksiran cukai-cukai tanah yang telah dibayar. Bila talking about bayaran ni, maknanya you kena copy receipt dia lah kan. Current quit rent. Kalau tengok you display current quit rent tapi tak bayar lagi, so kena langsai. Kalau dulu hutang dianggap sebagai hutang, mestilah yang melangsaikan hutang, melangsaikan cukai. So itu semua perlu diselesaikan, dianggap sebagai hutang dan liability si mati. Dan last sekali adalah letters of consent. Ni yang tunjuk di form DDA. Okay, form DDA ni I punya bad network quality kat sini. Kesat lah, macam mana nak buat Sekejap, ada satu cara lagi. Keluar kawan. Try pakai yang lain kat luar sekejap. Setengah lah. Untuk episode tu. Okay, so sekarang I dah pakai internet yang disconnect
Kan network dalam ni hopefully okey depan ni. Okey. Okey, ni ada switch to line ni. Line apa? Kabel ni hopefully okey eh. So pula dia bunyi. Stop me kalau you tak dengar. I nak tunjuk you DDA form. Orang DDA tu. DDA. So, okay. Okay, ni sampel DDA. Ni pun I ambil dekat pejabat tanah dekat ni. Dia punya website. Selain dalam JKPTG pun ada ni. Sampel DDA. Okay, I rasa ada masukkan dalam Go. So, you boleh tengok lah. Okay, DDA ni kita panggil dia apa ni? Borang persetujuan lah. Sekiranya ahli waris tidak boleh hadir ketika bicara. Ketika bicara ataupun ketika bicara sebab nak submit tu bila you submit permohonan, you have this DDA form. DDA form nanti I tunjuk kat you apa dia punya tujuan dia, what is the rationale of having this form. Okay, kat situ contoh dia. Okay, ni contoh di KL state of wilayah Kuala Lumpur. Okay, in the state of nama si mati, nama pemohon, alamat pemohon. Okay, tajuk dia letter of consent. Okay, saya, this is the beneficiary yang buat persetujuan. Saya Ali, IC number, alamat dia, alamat yang bersetuju tu. Hereby solemnly affirm that the above mentioned deceased living estate as follows. So di confirm dulu. These are the properties left by the deceased. Ada satu contoh immovable di sini. Share satu pada satu, maknanya full apa ni? Milikan penuh si mati. And also ada movable. Ada simpanan bank, ada saham, ada nombor, ada kereta. So whenever you list the property, make sure dia yang penuh lah. Maknanya details dia tu jelas di situ. Kalau account savings ada number account dia, saham ada number ahli, kereta ada nombor pendaftaran kenderaan. Okay, yang penting ni di sini di para 2, I'm a person claiming to be interested in the estate as beneficiary of the above mentioned deceased estate and agree the estate may be distributed as follow. Asterisk ni, A, B, C ni is an option. You kena tick salah satu. So kita tengok satu-satu, we will look one by one. So under para A, consistent with Islamic law in bracket faraid for Muslim / distribution act for non-Muslim. Okay. So merah tu, faraid atau akta pembahagian. Kalau you tick sini, maknanya you bersetuju supaya harta itu dibahagikan secara, kalau you orang Islam, setuju dibahagikan secara faraid. Kalau non-Muslim, dibahagikan according to distribution act. Okay, option number 2 in para B, by consensus as in schedule below. Okay, nyatakan dalam jadual sebelah, ada jadual. Ini satu yang menunjukkan pembahagian secara kita panggil muafakat waris. Ini kita panggil sebagai muafakat waris. Maknanya setuju dah. Mereka kata ada isteri, ada 2 orang anak, semua setuju nak bagi sama rata. Ataupun setuju nak bagi mak tu lebih, anak dapat lebihnya, laki perempuan share sama rata. Muafakat waris. Tapi kena ada jadual lah yang menyatakan persetujuan. Okay. And the last one, the last option under C, surrender my whole share or an interest in the estate. To siapa? And I hereby declare that I shall have no rights or claims over the estate. Yang ni kita panggil adalah sebagai waive. Dia waive Ini bukan nak waive jadi pentadbir Ini adalah waive kepada harta ataupun kepentingan dalam harta si mati.
So you cakap situ, saya tak nak, saya surrender semua kepada mak saya. Yang tulislah mak dia kat situ. Ataupun saya surrender semua kepada adik saya. Saya surrender semua kepada makcik saya. Saya surrender semua kepada, saya nak wakafkan kepada rumah anak yatim mana-mana. Tulis kat situ. Okay. So nampak jelas tak 3 option kat situ. Yang ni yang DDA form dia division, small estate division unit nakkan sekiranya si penama tu yang tadi tu tidak boleh hadir dalam masa berbicara. Okay, I hereby acknowledge that this letter of consent is not for the purpose of appointing a representative during the hearing or appointing an administrator for the above mentioned estate of the deceased. Ya, letter of consent ni hanyalah untuk tujuan inilah, nak agree untuk pembahagian distribution estate distribution. Ya. Ya. Macam mana kalau dia nak surrender dia punya interest, tapi yang orang lain punya waris punya harta tu dia nak macam by consensus. Maksudnya ada hak. Saya yang C tu dia nak surrender kan. Okay, let's say dia nak surrender dia punya hak, tapi untuk waris lain dia nak by consensus. Ke nombor 2 ni untuk diri dia Okay, I faham maksud you tu. Okay, bila mana dia dah telah waive hak dia, okay, maknanya dia dah tak ada hak lah. Betul tak? Betul. Dia tak ada hak dan dia tak boleh claim dah rights tu bila-bila in future. So, hak yang dalam adik-beradik lain tu memang dia dah tak ada dah, sebab yang lain tu hak-hak adik-beradik dia. Nampak tak? So, kalau you pilih C, maknanya you macam dah tak nak kena-mengena lah dengan, bukan tak nak kena-mengena, maknanya you tak kisah lah, maknanya harta ni dibahagi cara apa pun, you dah surrender you punya part. So, maksudnya yang A, B, C ni untuk diri sendirilah. Maksudnya yes, untuk this particular yang person yang sign this form. Dia tidaklah merujuk kepada apa-apa selain daripada hak dia tu sahaja. Okey, faham. Doktor. Ya. Maksudnya satu orang waris tu dia akan isi satu borang. Setiap orang lain-lain lah. Jika dia tidak boleh hadir. Oh, faham. Ini tujuan jika tidak boleh hadir. So kalau dia boleh hadir, so dia tak payah dah sign ni, dia pergi depan tu memang direct je lah, face to face dengan LA kan. So LA pun tanya semua ada apa lagi ke nak petikai, kalau semua setuju kita boleh endorse dah apa benda yang dokumen dekat sini. Okay, setuju. Setuju teruslah LA keluarkan distribution order. Macam tu. Nampak biasa kalau tak boleh hadir ni kadang-kadang warga mas kan, kadang-kadang bedridden, biasa macam tu. Ya, so sign dulu borang ni, ataupun duduk jauh tak boleh balik. So yang nak urus di pusaka kecil ni mungkin anak tu kerja di KL ya, mak ayah di belah utara. So anak ni tak boleh nak balik masa tarikh bicara, so ayah ni postkan borang ni, dia pun sign dia waive je. Tak apalah, waive bagi dekat kakak dengan adik ke apa kan, bagi kat mak ke, then dia sign, so dia tak boleh claim dah lah. Right tu dah tak ada kat dia. Okay, nampak dia punya tujuan ya. Okay, kalau dipilih A, buat ikut faraid lah. Faraid ni biasa dekat division unit tu dia dah ada dah unit kira faraid, so dia tak payah pergilah syariah court. Kalau syariah court CJ faraid tu untuk tujuan high court je. So di pejabat pusaka ni dia dah ada unit di kira faraid dah. Untuk non muslim pun dia dah ada unit dia untuk nak tengok apa portion yang entitled for beneficiary tu. Okay. Okay, so dia pun sign di depan ni Pesuruhjaya sumpah. Okay, yang inilah yang dikatakan sebagai apa tadi? Immovable property to be distributed. Ini yang kata secara muafakat tadi ya. Yang option para B tu. As in shadow below tu. Ini shadow dia. So dia setujulah ni. Nama-nama pihak yang menerima bersetuju dengan cara muafakat, nyatakan bahagian apa sama rata ke, mak dapat lebih ke, Kak Long dapat lebih ke sebab Kak Long yang jaga ayah ke. Macam tu lah, adalah muafakat sendiri, maknanya konsensus among them lah ya. Immovable. Okay.
sign, chalk. Kemudian movable pula pun sama, ya. Dia ada kalau movable pun ada yang nak muafakat waris pun sama juga. You need to have the details in the schedule. Okay. Tarikh persetujuan dibuat. Okay, itu DDA form. Okay, ada soalan kat sini before we move back to our slide? Saya tak ada. Okay, kita pergi slide ni. Okay, kita slide balik. Ini slide. Alright. Okay, so kat sini clear. Okay, dokumen semua, whatever you stated dalam you punya form, you need to have you need to annex your form with all the documents, related documents yang declare dalam form you. Okay. Okay, ni kita nak tengok dia punya flow ni, flow dia. LA ni kita selalu rujuk pada land administrator lah. Cakap LA tu maknanya pentadbir tanah dia division, small division unit ni, small estate division. Dia akan macam yang sebut tadi, once dia terima permohonan, dia akan hantar notis kepada Principal Registry dalam form B, Principal Registry of the High Court. Principal Registry ni dia adalah pusat segala center segala penerimaan permohonan di mana-mana institution, mana raya, semua hantar notis ke Principal Registry. So shall cause a search to be made for any previous application in respect of the estate of the deceased. Okay, the result in form C shall then be issued by PR to LA. So PR pun akan Principal Registry akan issue result dia, maknanya mereka kata tak ada permohonan dibuat ataupun ada permohonan dibuat dalam form C. Okay, so kemudian a notice would be dah terima daripada PR tu, kalau line clear, so a notice would be given to a valuation officer who shall determine the value of that property. Ini kita kata tu so if not small estate, LA will transfer the petition to the Registrar of High Court using form I. Borang-borang belaka ni dapat notis so kalau more than 2 million so no more jurisdiction under small estate, so LA akan transfer kepada Registrar of High Court using form I. Okay, upon receipt of form C yang tadi tu yang dapat ni and valuation certificate, LA shall proceed with the issuance of notice of hearing, notis bicara, dengar panggil dengar lah kan, mendengar permohonan ni form D to all persons named in the petition. So tadi ada senarai kan, senarai waris kadim, senarai yang baru waris kadim tu. Okay, so akan dipanggil untuk didengar dia punya permohonan itu Kemudian LA shall cause publication of the notice of petition at the office of LA. Adalah memang publication secara social media nampak lagi. Jadi official lah kan. Dekat office tu memang ada notis notis pun disampaikan juga kepada pihak-pihak yang perlu hadir Biasa si pemohon ni dia yang beritahu kepada semua waris-waris kadim tu supaya datang kan. So kalau tak datang boleh sign DDA form. Biasa macam tu. Hearing before LA not less than 7 days later than the date of form D. Okay, hearing before LA. So didengar dengar di depan LN administrator not less than 7 days later than the date at form D. Not less than 7 days. So tak boleh lama. Maknanya dah dapat notice of nak dengar tu, maknanya hearing tu akan berlaku dalam tempoh 7 hari. Okay, all the beneficiaries to be present in person with original IC. So kena bawa IC. IC ni tak bawa ni memang boleh ni tak jadi hearing LA shall obtain further confirmation of all the beneficiaries on the distribution agreement entered, if any. Okay, dalam tarikh bicara tu pun, masa tarikh bicara, masa proses perbicaraan, LA akan tanya balik, akan confirm. Walaupun cantik dah dokumen tu, nampak semua segala-gala dah DDA pun dah macam DDA pun dah ada 2-3 nama yang dah wave ke apa ke semua, dia dah tengok semua. They still need to get further confirmation of the petition made. Court lah masa itu masih ada berlaku bantahan
So ada bantahan, so dia suruh bincang betul-betul sampailah mendapat persetujuan. Okay. Due to this, I remember ada attend satu talk by JKPTG unit, dia punya division small estate dekat Putrajaya. Dia kata satu, ada cerita kat you belum satu perbicaraan ni Chinese dia orang bergaduh tau, dalam masa hearing tu dia orang bergaduh tiba-tiba seorang ni macam kena, tiba-tiba duduk diam, tiba-tiba dia macam kena rasuk tau. Tiba keluar suara garau, suara yang bukan suara dia. Suara garau tu memberitahu yang ayah dia setuju dengan ini macam ada nenek moyang dia punya ni lah kata setuju dengan, saya ada beritahulah apa persetujuan yang patut dibuat. And suddenly all of them agreed. So semua percaya ni nenek moyang hantar pesanan. Macam tu. Macam tu sampai jadi macam tu. Lepas tu dia pun duduk depan situ, dia kata tak apalah, as long as semua dah bersetuju, bukanlah due to itu berlaku tadi tu nak jadi sebab dia lah kan. Tapi the thing is benda tu memang it happen. Bila bergaduh-bergaduh, yang penting dia nakkan confirmation from all the beneficiaries attended the hearing. So kalau berlaku sebarang bantahan, dia tak boleh proceed hearing tu, jadi akan urgent lah. Jadi buang masa lah kan, bukan nak senang-senang nak kumpul orang datang. Okay, where person named in the petition is a minor or a person of unsound mind, LA shall appoint a guardian. You boleh tengok form H. Order for entry of caveat to protect the interests of the minor or unsound mind in form H, double H. Okay, ada jugalah kalau dalam konteks minor, minor memang kat mana-mana pun you kena appoint guardian, and also unsound mind. In the event dispute arises in proceeding, yang kita panggil sebagai collateral disputes, kalau you buka SEDA ada provision on collateral dispute. LA shall decide on collateral dispute before distribution order is made, order in form N. So ini kalau berlaku collateral dispute ni macam tu lah macam saya sebut tadi, tiba dia bergaduh kan dalam tempoh bicara tadi tu, dalam masa bicara. So LA akan decide dulu on that collateral dispute sebelum keluarkan distribution order dalam form N. Form N, boleh tengok form N ni macam mana. Dia borang ke semua ni? Doktor. Yes. Maksudnya kalau ikutkan dia punya flow dia, maksudnya LA akan keluarkan form D dulu, maksudnya untuk panggilan tarikh bicara lah, maklumat tarikh bicara. Kemudian kalau ada beneficiaries yang tak boleh hadir, baru isi borang DDA tadi. Tapi yang in practice tu biasa kalau borang DDA tu you attach sekali pun tak ada masalah. Meaning kalau you dah submit dengan form A, you masukkan terus DDA pun dia tak reject, dia akan tahulah dia ni dah buat, maknanya dah buat in advance. So dia terimalah sebagai dokumen yang akan didengar juga masa bicara nanti. Tak ada salah, cepat sikit lah proses dia kan. Kalau you nak tunggu bicara baru you nak dapatkan DDA. Biasa kalau you mohon tu terus ada DDA pun that's good enough lah. Membantu dia lah sebenarnya. Faham. Kemudian yang dalam form HH tu, yang caveat tu, yang tu in case kalau minor tu ada interest terhadap tu lah. Yes, terhadap betul. Harta. Kalau tak ada tak perlu lah, not necessary lah. Unnecessary. Dia dalam konteks macam minor tu mungkin deny ke dia punya hak dia ke apa ke, so caveat dia function sama, dia nak stop the process dulu. So nak make sure minor tu atau unsound mind tu masuk dalam permohonan juga. Okay, thank you. Okay. So yang form N tu on for the purpose of collateral dispute. So collateral dispute ni misal kata dah specific order lah, specific order for specific dispute yang berlaku. So LA akan keluarkan order dalam bentuk form N. So normal yang order yang biasa tu form E kan, A B C D E. Wahai, dah
Sebut benar dah ni hukum. Itu form F. Form E ke form F? Form F, sorry. LA kan. Sekejap, distribution order. Punya buku ni dia koyak-koyak. Sekejap. Okay, nanti sampai kat situ. Okay, kat mana tadi? Okay. LA ni. LA shall make distribution order. Okay. So dah bicara semua. Kalau ada collateral dispute, then settle collateral dispute. Okay, then last stage ada distribution order. Okay, arahan untuk pembagian dalam bentuk form E. Form E adalah direct transmission. Ini kita kata turun milik ni. Tunjuk kat you tu kan, dalam satu geran tu banyak nama kan. Itu adalah yang tu dah lepas proses direct transmission lah. Maknanya you bawa form E tu, you bawa pergi pejabat tanah, isi borang yang bersangkut paut dengan transmission tu, dan barulah geran tu akan dicetak atas nama-nama yang baru, nama-nama waris-waris kadim yang baru. Okey, itu form E. Okey, kemudian form F yang sebut tadi, form F tu adalah untuk LA keluarkan letters of administration. So dikeluarkan surat kuasa. Sometimes bukan sometimes surat kuasa ni perlu untuk tujuan untuk tujuan movable property. Nanti tunjuk kat you ada slide berikutnya. Kalau direct transmission ni untuk tujuan nak turun milik immovable property. And another order adalah order dalam bentuk order for sale. You boleh tengok dalam form EE. Okay. So teruslah kalau order for sale ni terus ke nak jual nak uruskan sale and purchase harta si mati. Okay, so LA tu akan proceed with the dealings tu. Bila dah dapat order for sale, so dia continue untuk proses sale and purchase yang baru. Okay, itu on distribution order. Okay, yang ni on minor beneficiary. In cases involving a minor beneficiary, LA shall make order that the share of any infant beneficiary with regard to immovable property registered in the name of trustee and shall thereafter enter a caveat to protect his interest during his minority. Yang tadi cakap tadi, registered in the name of trustee and shall thereafter enter a caveat to protect his interest during his minority. Ini dalam konteks dia ialah tadi kan nak protect interest of the minor. Okay. Dalam makna kata kalau immovable property tu, kalau you masukkan caveat tu dalam konteks pertama tadi, kalau nama dia tak dimasuk dalam tu, ataupun dalam situasi yang dia nak make sure yang tak ada siapa boleh jual. Kalau immovable property ni kot transfer atas nama orang lain menidakkan hak yang minority tu. Okay, so ada caveat, dia memang akan tak boleh proceed with any dealings lah. Okay, when it is involved minor. Right? And also talking about unsound mind sini lah. Okay, kalau dalam harta movable, in term of cash, it can be deposited with the public trustee or amanah berhad until the minor attain his or her age of majority. Itulah cara macam nak protect minor beneficiary. Okay. Okay, appeal. Ini any person aggrieved by any order made by LA tu, may appeal the whole or any part of the decision to High Court within 14 days from the date of the order. Okay, appeal is made by giving notice of appeal in form K1 in the LA's office. The LA shall endorse on a copy of the notice of appeal a certification that the necessary fee and deposits have been paid. And LA transmit a copy of the appeal record and form K2 of the appellant. Thereafter, the appellant shall file memorandum of appeal in form K3 within 14 days of the service of form K2. So form you boleh tengok belakang ni, form KK tu semuanya on appeal lah. Tetap puas hati dengan result yang diberikan ataupun distribution order yang diberikan oleh LA. So the aggrieved person boleh file appeal to High Court. Okay. Kita tengok K1, K2, K3. Okay, notice of appeal. Okay, so the decision made by the High Court will be final and will not be subject to any further appeal. The Assistant Registrar shall forward a copy of appeal judgment to LA
who shall take all necessary steps to put the decision therein into force. So balik kepada pejabat tanah pula, kepada unit pusaka kecil untuk mengambil tindakan selanjutnya jika mana ada mana-mana keputusan yang diubah di High Court. Right? Okay, so basically inilah proses je, extraction and then distribution. Lepas tu discharge maknanya dah tamat lah ya. Maknanya complete lah proses tu. Okay, ada lagi sikit on movable property. Okay, tadi kita cakap pasal minor yang ni on general application lah. LA shall describe the manner of distribution provided in Schedule 2 tadi. File relevant form at the appropriate institution and attach the distribution order to withdraw the amount. Ini untuk harta-harta yang alih. Okay. So you dah dapat apa tadi? Distribution order kan? Ya. Kemudian you boleh file lah you file mana-mana form dengan mana-mana pergi bank isi form, tapi attach lah dengan distribution order yang dah dapat daripada small estate tadi, daripada LA in order to withdraw the amount. Bank atau institution will issue the check to be deposited into beneficiary's account for further distribution. Provided if there is no nominee nominated the policies. Kalau it involve policies, policy insurance policy ke apa ke, so ada penama, so bank tak boleh lah straight away deposit the amount dalam insurance tu to the beneficiary's account sebab dah ada penama. So bear in mind penama dia ada special regulation yang regulate dia punya peranan. Right? Okay, this is regarding movable property. So how about movable property? Movable property you bawa lah order dalam form E tu. If it involve direct transmission, turun milik. So bawa pergi pejabat tanah, isi relevant form, and then pejabat tanah akan grant tu will be affected lah with this application on direct transmission. So akan appear lah nama-nama waris di dalam grant secara turun milik. Okay. Form F pula bila mana administrator shall be appointed. So dalam form F ni LA akan appoint administrator pentadbir yang mana dia akan bawa lah form F ni, order dalam bentuk form F ni untuk tujuan apa-apa lah dia pergi bawa untuk tujuan pindah nama ke, buat 14A ke, transfer, pergi pejabat tanah bawa form F. Saya ni dapat ni surat kuasa pentadbir, saya nak uruskan pertukaran nama ataupun nak buat apa-apa lah dengan hartanah si mati ini. Okay. The thing is kat sini ada ni appointed to administer the estate subject to such limitations specified in the grant, require sanctions of LA or subsequent order. Okay, ini tertakluklah kepada jenis hartanah tu. Kalau hartanah tu mungkin nak perlukan approval by state, mungkin hartanah tu leasehold kan, you tak boleh simply nak sebab surat kuasa you ada ni you terus nak transfer, tak boleh. You kena tengok kekangan encumbrance yang ada di atas tanah tu, encumbrance ataupun sekatan-sekatan lain yang berada dalam tanah tu. So whatever surat yang you pegang tu, form F, you adalah subject to that particular sanctions, sanctions of LA ataupun subsequent order. It's not macam nak kata you dah dapat surat LA tu you boleh buat apa saja, no. Kita takluk juga kepada kekangan-kekangan yang ada lah. Okay, form EE is with regard to order for sale tadi. Estate be sold for the purpose of paying the expenses, debt, fees and duty from the proceeds of the sale. Nak jual harta si mati. The sale shall normally be made by public auction or by tender among the beneficiaries, but subject to reserve price determined by LA, not less than market value at the date of such tender. Ini kalau kita buat public auction kan, dia subject to rule on public auction kan, ada reserve price everything tu. So dia akan offer kepada beneficiary dululah untuk nak settle mungkin liability by the deceased, liabilities of the deceased, liability of the deceased. Nak dapatkan hasil jualan tu nak bayar segala perbelanjaan lah, hutang-hutang si mati. Okay, okay, last slide on subsequent application. Ini adalah merujuk kepada permohonan yang dibuat selepas dah keluar order, tiba-tiba ada lagi rupanya harta si mati yang lain. So you tak perlulah nak isi balik form A. You just
isi form, you mohon administrator appointed in form F. Sekejap. Ini terus dah dapat order. Sekejap subsequent order made in form T. Ya. You isi borang form T, nanti LA akan keluarkan form P. Ya. Form P tu adalah merujuk kepada subsequent order, meaning that bila kita nampak form P ni kita faham lah yang sebelumnya ada order yang asal dalam form E, F atau EE tadi. Ni, E, F atau EE. So F F adalah untuk subsequent order. So kalau subsequent order ni sama jugalah. You submit form T tadi and then ada hearing and then dia bagi distribution order under form F. And then boleh distribute atau dispose of property, jual ke apa, sama juga. The process sama juga dengan application yang asal. Cuma form dia sajalah berbeza nak menunjukkan bahawa this is a subsequent application from the original one. Okay, ada soalan? Ini untuk administration of estates. I ada juga slide dalam Ghost on small estate lagi, ada bacaan tambahan. Kalau itu baca sendiri je lah. Bendanya sama je, cuma dia different slides je lah I prepare. Tapi sebab kita nak tengok more on process, so I bagi lecture on process lah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, I nak tunjuk you succession sikit lah supaya ni I tengok ada masa. So kalau boleh kita habis, kita tinggal satu topik je. I nak tunjuk you satu. Yang ni slide ni you boleh baca sendiri. Sekejap Before I move to next slide ni, ada soalan tak yang regarding the process tadi? Ke clear kan? So far clear betul. So far clear. Okay, ni pula yang slide dekat screen sekarang ni. Ini slide yang I prepare sebelum lah. Ni sebelum I jumpa bengkel-bengkel practical. So this one is more on substantive part lah. I masukkan juga ayat-ayat pada Al-Quran yang menerangkan kepentingan meninggalkan wasiat, estate management, kepentingan estate management, yang mana bila meninggal dunia tu jangan dilarang, tidak boleh, isteri tu tak boleh keluar daripada rumah dalam tempoh setahun. Itu arahan. This is very clear, orang kata command from Allah. But what happen sekarang kita nampak ada berlaku, anak yang meninggal tu lelaki, so keluarga mertua ni halau anak isteri yang tak bekerja ni daripada rumah dengan mengatakan yang rumah tu anak lelaki yang mati tu yang beli. So anak perempuan tak bekerja, dihalau daripada rumah. So this is really against what have been commanded dalam ayat ni, very clear. Dia kata for 1 year kat situ tengok sebelum saya tadi tak ilal haul ghairu ikhraj, tidak keluar daripada rumah tu dalam tempoh setahun. Jika mana ia nak keluar dalam kehendak dia sendiri, tidaklah menjadi satu kesalahan lah, tidak disalahkan kita lah, Allah tu Maha mengetahui kan. Jadi mungkin orang kata apa, mungkin dia tak tahu pun ada larangan yang serupa itu, membuat tu memikirkan hak semata-mata tanpa memikirkan tanggungjawab. Setahun tu mungkin memberi peluang kepada anak isteri tu survive, nak hidup macam mana. Mungkin suami pergi mendadak ataupun meninggalkan apa-apa bentuk pesanan, yalah mati, siapa tahu kita mati bila kan. Isteri tak bekerja, tak ada income, dihalau pula daripada rumah. Berlaku, it happen. Dengar sendiri daripada berlaku dekat-dekat kalangan di sini je, bukannya orang jauh pun, bukannya luar negara. Dia di 9 nilai. Okey, dia lebih kepada substantif. So faraid, inilah you dah dah faham sangat ni ayat faraid ni kan. Surah apa? An-Nisa kan. Okay. So this is basic entitlement in faraid rules.
So I nak tunjuk, so kita cover succession tu lebih kepada cases je lah, nanti I tunjuk cases-cases yang related. Okay, so substance ni you boleh baca dekat sini. Okay, on Distribution Act ni, yang ni section 6 kalau buka Distribution Act ni, piece tu section 6 tu dia ada macam bentuk faraid jugalah. Kalau you baca history dia, I rasa ada share satu artikel itu with regard to development of rules on succession ni. Sebelum wujud section 6 yang baru ni, this is baru quite new 2007 ke 2008 ni, tak ingat amendment dia. Sebelum tu memang lelaki je dapat pembahagian harta. Perempuan ni memang tak dapat langsung. So dia ada kalau women sleep tu bising hal ni, sepatutnya dia bisingkan non-Muslim punya. So sebenarnya yang section 6 ni dia dah mengarah ke, dia dah follow faraid jugalah. Dia ambil inspired by faraid. Before this kalau you baca peruntukan ni sangat-sangat zalim lah untuk yang ditinggalkan especially. Especially isteri dan anak lah yang ditinggalkan tu. Memang sangat-sangat paternal dia kata tu, yang dia claim kata Islam tu sebenarnya dia sendiri non-Muslim punya portion yang it's not fair. Islam beri rule tu, ratio tu kepada satu tu dengan tujuan dan tujuan lelaki tu bertanggungjawab ke atas wanita. Wanita is not only wife tapi adik-beradik yang ditinggalkan yang tiada, orang kata mungkin belum berkahwin, tidak ada pekerjaan, hidupnya susah, adik-beradik, mak, makcik, tu semua bawah tanggungan dia. That's why dia dapat lebih, the responsibility of the man in the family. Sebab tu dia dapat rules of asobah lah, 2 kepada 1 tu. Yang tu saya you pun faham benda tu kan. Okay, so nak tunjuk kat sini yang panjang-panjang cerita ni dia guna perkataan issue. Issue ni maksudnya anak, spouse, pasangan lah. Ayat pertama dia tu, if an intestate dies leaving a spouse, no issue, no parents, the surviving spouse shall be entitled to the whole of the estate. Cuma ni dalam kisah ni dia tak ada asobah lah. Dia tak recognize yang asobah tu. Dia sangat tertutup, bukan tak tertutup pun. Bila pergi kat bawah ni dia dah buka dah kepada keluarga yang great grandparents semua dapat, tapi dengan syarat atas ni tak ada. Ni boleh baca sendiri Nanti I nak tunjuk dia punya formula dekat sini lah, ringkasan dia macam ni. Okay, Sarawak and West Malaysia. Okay, estate will be distributed according to the act as follow. Untuk Sabah dia ada dia punya method sendiri sebab dia guna ordinance distribution yang lain. Okay, so bila mana cara nak baca dia tu, meninggal dunia, sini spouse ada, okay, parent tak ada, issue tak ada, maknanya spouse dapat semua. Okay, spouse dapat semua. Okay, meninggal dunia, spouse tak ada, parents tak ada, tapi ada issue, ada anak, so anak dapat semua. Okay, tak kisah lelaki perempuan anak tu. Spouse, tiada spouse, tidak tinggalkan spouse, ada parents, tak ada anak, parents dapat semua. Spouse ada, parents ada, anak tak ada, spouse dapat half, parents dapat half. Okay, spouse ada, tinggal pasangan tapi tak ada ayah mak, ada anak. Spouse dapat 1/3, anak dapat 2/3. Spouse tak ada, parents ada, parents tinggal anak, so parents dapat 1/3, 2/3, anak dapat 2/3. Okay, ini kalau semua ada, spouse, parents, issues, spouse dapat 1/4, parents dapat 1/4, anak dapat half. Nampak? Tak sama lah pun dengan Islam kan, cara tak sama. Tapi sebelum datangnya section ni lagi nampak sangat lah dia tak ada consideration yang ni. You boleh baca lah dia, kalau you try to Google artikel amendment untuk distribution, before distribution section 6 ni, you boleh faham lah gambaran dia tu. Okay, yang tu lah law on succession, yang tu je lah kita nak cover pun.
So yang ni lebih kepada substance, sama juga macam tadi yang ajar tu, tapi lebih detail lah. Kalau nak baca ni boleh juga. On customary land pun ada. Okay. Okay, ada case untuk. Alright. Okay, ni basically the flow chart lah. Flow chart yang kita cakap tadi tu. Cuma tak ada form kat dalam dia, ada form, patutnya ada form dia. Kalau you buat notes you sendiri, you boleh catatkan lah form-form yang terlibat di sini sebab ni semua borang Okay, thank you. Kat sini ada tunjuk lah ni contoh turun milik Contoh turun milik yang dah yang ni carian persendirian. This is personal search. Okay, yang mana tengok tu ni I birukan ni nama orang lah, nama dengan IC dia. Okay, so dia dapat 1/162 bahagian. Dia dah turun milik ni, dia selepas selesaikan urusan mak dia meninggal so ada 6 orang adik-beradik. So yang abang ni dapat 5 bahagian lah. Yang lain ni adik-adik dia 1/162. Bukan. Yang 5 ni makcik dia. Sebab makcik dia belum meninggal lagi, mak dia yang meninggal. So ni adalah anak saudara kepada ni. So diorang dapat 1 bahagian masing-masing out of 162. Bayanglah kalau tanah tu besar tak apalah, kalau tanah tu kecil boleh bayang turun milik akibat kematian borang E. Nampak? Nampak tak borang E ni? Inilah kita kata distribution order borang E tu untuk transmission turun milik akibat kematian. Ini what we call as memorial di atas grant. Right? Okay, tu je lah yang nak tunjuk. So kita dah cover 2 topik lah hari ni. So kita ada satu lagi, bila kita nak panggil Ayah Raihanah ni. I nak panggil kalau bila-bila lah Ayah Raihanah free. Kita boleh ada satu topik lah untuk sharing session on Amanah Raya. I belum write lagi official letter, nanti kita akan invite by official letter. Nanti kita set the date lah. So kalau yang lain tu I nak tunjuk satu lagi topik on administration action. Artikel lah. Order 80. So selebihnya tak ada apalah, you just selesaikan tugasan dengan Puan Ruzlina. Kita akan ada tutorial seperti biasa tu untuk tujuan guide you ni lah untuk final exam. Itu saja. Okay kelas, kalau tak ada soalan kita dismiss awal lah hari ni. Madam. Ya. Saya nak tanya kan tadi awal tadi Madam cakap untuk yang sedah ni dia at least kena ada immovable property kan? Betul. So yang immovable property tu ada requirement dia ke? Maksudnya macam ada amount ni baru boleh ataupun semata je asalkan dia immovable so dia would fall under sedah? Yes, betul. As long as dia immovable, it will fall under sedah. Macam I tunjuk you ni kan? Ni kan 1/162 ni you rasa kan berapa ni? Tak apalah, ni keluasan dia 3 hektar besar lah kan? 3 hektar besar kan? Tu 3 hektar besar. So you kalau 3 hektar tu ada 162 orang dalam tu. Bukan 162 orang, 162 bahagian. So can you imagine hektar tu dibahagi-bahagikan dekat pejabat tanah tu dia adalah okay, nak tengok tanah sekian-sekian ni duduk kat Mukim Derga ni, Kota Star ni, Lahabudi ni. Cukai tanah dia RM65 setahun. Nombor pelan akui. Nombor ni ni taraf pegangan selama-lamanya ni adalah freehold lah. Istilah Rizab Melayu. Pendang tanah. Can you imagine 3 hektar dalam dia ada 100. Kira 162 tu kira besar jugalah bahagian dia. Ada juga yang jumpa memang beratus, 500, 600. Maknanya dia dah selama tempoh tanah tu dimiliki, tanah itu telah diturun milik beberapa kali lah maknanya. Which is kalau kita baca dalam artikel berkenaan dengan nak kita apa dia perkataan dia tu, nak make it economical, nak make it dia worth it berbaloi dalam nak menjana generate ekonomi, especially orang Melayu Muslim Malaysia ni,
sebabnya banyak harta-harta tanah Muslim ni dia tidak boleh kalau bertanah bendang ni tak apalah, diusahakan tanah tu kan, sewa tu dibahagi sama rata. Sewa, dapatan hasil sewa tu bendang is bendang lah kan. Kalau tanah tu diusahakan dalam bentuk komersial lain, disebabkan tanah yang dah berapa bahagian ni dia tak boleh dikomersialkan sebab nak kena dapatkan persetujuan semua bahagian ni. Kalau ada bahagian tak setuju, you tak boleh proceed lah, you tak boleh nak usahakan tanah tu. Nak jawab soalan you tadi, betul, memang sebesar mana tanah pun as long as dia immovable, dia jatuh bawah sedar. Apa yang nak cakap ni adalah benda yang something yang real di luar sana. Sekarang pun you boleh tengok tanah-tanah bendang banyak dah di-convert into residential area. Kalau pergi ke utara sana, tanah bendang semakin sikit. So ramai yang dah jual tanah bendang, jual kepada developer, bangunkan shopping complex, taman perumahan. Habislah tanah tu kan. Tanah bendang yang ada pun dalam bentuk inilah dalam bentuk sewaan lah, diberi sewa, dipajak ke, dapat monthly income macam tu. Ataupun tanah yang bukan tanah bendang, dia banyak bahagian tapi tak boleh di develop due to ada yang tak nak jual tanah tu, atau bahagian tu dia tak nak riliskan tanah tu. So macam banyaklah isu kalau we are talking about tanah ni, seperti tanah-tanah yang berstatus Rizab Melayu ni, you cannot simply jual, you kena dapat consent daripada land office kan. Inilah encumbrance yang yang dipertahankan lah Rizab Melayu ni. Kalau ada keperluan nak bangunkan betul-betul tu, barulah state beri kebenaran. Ni dalam konteks macam ni. Ni turun milik tak apalah, turun milik dia direct transmission je. You see borang, nanti land office akan terus turun milik. Tapi kalau dalam konteks nak jual, you nak jual tanah bendang ini, ada Rizab Melayu, so you need first to get consent from the land office, from the state government. Dapat kelulusan state government tu, dan baru boleh dijual. Nah, yang status Rizab Melayu. Okey, harapnya menjawab lah tu. I jawab lebih-lebih tu. Okey, harap jawab. Okey, ada lagi tak sebelum kita tangguhkan? Madam, doktor saya nak tanya. Kan kat atas tadi media ada tunjuk, doktor ada sebut pasal pembahagian melalui faraid. Yes, DDA tu. Jadi dia borang DDA itu sama ke dengan perintah faraid dalam yang kita dapat dekat High Court? The High Court Syariah. Okey, kalau perintah tu, sekejap I tengok, I tunjuk kat you. Saya tak sama. Dia lebih perintah sijil faraid tu lebih kepada distribution according to faraid. Okey. Kalau you kata option yang A tadi option yang A tu, itulah sama lah dia. Maknanya in terms of isi kandungan tu adalah distribution according to faraid lah. Kalau sekejap I tunjuk kat you, kalau yang mahkamah syariah. Sekejap ada. Set. Instruction. See. Tak ada. You dah tengok dah perintah yang sijil faraid tu? Pernah tengok tak? Saya belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Ada dalam slide I tu, nanti you tengok dalam slide I ada tunjuk. Kalau yang ni, yang ini. Okey, yang ni permohonan di. Okey, kalau kita masuk permohonan dekat Mahkamah Syariah, I tunjuk kat you ni lah. Ini permohonan di Mahkamah Syariah. Ini peguam syar'i lah ni. Peguam syar'i punya dokumen notis pelakuan pusaka mesti mati. Okey, eksibitkan meninggalkan waris-waris seramai 5 orang. Dia sama juga macam permohonan di High Court. Nak beritahu senarai ahli waris, senarai peninggalan.
semua akan perlu di-exhibitkan. Okay. So bila dah masuk kat ini, okay, penampasan ni exhibit lah. Ni exhibit. Okay, ni penandaan exhibit. Okay, jangan nak tunjuk. Okay, tak dekat sini. Okay, so dah mohon sini. I tunjuk you dekat ada slide I on testis sini. Sinjil faraid. Okay. Okay. Tak masuk sampel lenggus lagi. Ada dalam satu in my ni, okay, ni kot ni. Okay. Distribution under syariah code. Okay. Okay, saya tunjuk lagi. Ada masukkan dalam course tu, you tengok dalam LA non-contentious. Okay, tadi kita masukkan ni kan. Okay, ni. Okay, perintah faraid. Okay, ni dah keluar sijil faraid lah ni. Okay, atas permohonan pemohon di atas yang nama si mati, IC, setelah meneliti semua kertas course paper yang macam saya tunjuk tadi, permohonan tadi, maka adalah dihakimkan diperlakukan bahawa orang yang berhak dalam harta pusaka si mati dan bahagiannya adalah seperti berikut. Okay. Okay. Ini yang dah settle lah ya. Tapi I tunjuk you tadi DDA form tu, itu adalah option yang dia nakkan sebagaimana yang dia nakkan harta itu dibahagikan. Yeah. So bila dia misal kata dia tick for A, faraid, so maknanya nanti bila lepas bicara LA pun confirm ya, you nak secara faraid ya, semua agree ya, hadir-hadir semua ni, yang hadir semua agree, okey semua setuju. Okey, maknanya pembahagian harta si mati sekian-sekian akan dibahagikan secara method A tu faraid. Lepas itulah baru unit dalam unit faraid di small estate akan keluarkan seumpama inilah. Sebenarnya dah kalau ikut faraid kalau di small estate memang dia akan kirakan lah. Kita tak perlu nak dapatkan macam ni di from syariah court sebab keperluan ini hanyalah untuk permohonan di mahkamah tinggi sahaja. Okey. Okay, you boleh tengok dalam I punya ni non-contentious dan contentious probate dan LA ada dalam GOS. Ada few sampel lagi lah dalam tu. Sampel yang memang dah sampai mahkamah lah kata Puan Roslina kan. Rujuk kepada sampel yang dah pernah digunakan ya. Kalau kadang-kadang kita Google tu sampel tu mungkin sampel yang student buat belum dapat perakuan lagi mahkamah. So yang dalam ni banyaknya dah memang mahkamah punya lah. Mahkamah dah ataupun template daripada legal form. Okey. Kadang-kadang kita panggil dia bukanlah salah, dia lebih kepada house practice lah. House practice kadang-kadang ni kita merujuk kepada practice legal form ni tak sama antara form kan. Kadang-kadang ayat yang diorang buat pun tak sama kan. Cuma you nanti bila keluar tu you akan dapat experience dan you akan buatkan dokumen course paper you dalam keadaan yang kemas, ayat yang teratur yang mana bila pendaftar baca dia berpuas hati. Itu sebenarnya kita nak beritahu penyediaan kertas kosa ni it's not as rigid sangat, tapi dia as long as dia punya
pemahaman dia adalah bila mana pendaftar tu yang you appear depan timbalan pendaftar biasanya dia berpuas hati dengan permohonan you. Apa yang kertas kosa you tu sangat jelas, ayatnya teratur, exhibitnya tersusun, betul semua, tepat, lengkap. Itu yang penting sebenarnya. Okay, cuma apa yang kita buat sekarang ni adalah salah satu bentuk training lah, training. Sebab di luar esok kita tak tahu, mungkin in 5-7 years time, 10 years time dia berubah jadi benda lain. Benda tu memang kita cannot foresee. Yang kita ada sekarang ni macam tu lah. Di depan ni, kata Tuan Terry baru ni, LPQB dia mahkamah sekarang ke arah semua nak EE semua dah, elektronik semua. So sekarang dia pun dah start e-filing, e-review. E-review ni maknanya yang in chamber semua dia buat e-review, maknanya online, nama dah e-review. Depan esok tak tahu dah ada bentuk macam mana dah, kan? Okay, sebab semua dokumen mahkamah sebenarnya standard je. Semua you nak masukkan detail-detail yang berkenaan tu, you kena be meticulous dalam penghantaran dokumen supaya tidak berlaku kesalahan-kesalahan teknikal yang sepatutnya boleh dielakkan lah. Okay, so Alhamdulillah kita cover 2 topik hari ni, kan? Okay, bolehlah kita tamatkan kelas kita. Kita jumpa lagi insyaAllah next week. Untuk yang tutorial esok tu ada lagi beberapa pertemuan, ada 3 group lagi tak silap saya esok. Petang ni ada satu lagi, 3-4 kan. Okay, tasbih kifarah surah wal Subhanallah. Subhanallah. I ambil attendance sekejap. Sekejap ya, dia slow sikit. Lain kali I memang kena pakai kabel lah. Dia tak boleh pakai wifi, dia sangat-sangat ni bad network. Sorry for any inconvenience tadi masa start tadi. I pun patutnya terus connect dengan kabel dia tadi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone. Waalaikumsalam.